Salam Malaysia Madani, Berita Pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB perlu segera membuat pembaharuan untuk memperkukuh fungsi Badan Dunia berkenaan, khususnya melibatkan Majlis Keselamatan. Keperluan itu agar fungsinya selari realiti geopolitik abad ke-21. Gesaan disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Jepun, Fumio Kishida, menerusi kenyataan bersama. Kedua-dua pemimpin juga menekankan kepentingan untuk Majlis Keselamatan PBB memperkuat keberkesanan, ketelusan serta keterangkuman menerusi penambahan dalam kehalian tetap dan tidak tetap. Dalam kenyataan sama, Kishida merakamkan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia kepada pencalonan Jepun untuk kehalian tetap dalam Majlis Keselamatan PBB. Datuk Seri Anwar pula menyuarakan harapan Tokyo akan memberi sokongan untuk pencalonan Kuala Lumpur sebagai hali tidak tetap dalam Majlis Keselamatan PBB untuk tempoh 2036 hingga 2037. Kedua-dua pemimpin turut mengesahkan akan terus bekerjasama dalam isu-isu seperti konflik Israel-Palestin, situasi di Ukraine, isu penculikan Korea Utara dan program nuklear dan peluru berpandu, situasi di Myanmar serta pelucutan dan pengawalan senjata nuklear dan penggunaan tenaga nuklear secara aman. Kuala Lumpur dan Tokyo sepakat akan menggalakkan kerjasama dalam sektor penyiaran serta teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Ini termasuk ICT untuk pengurusan bencana, pembangunan dan penggunaan rangkaian 5G yang terbuka, selamat dan berdaya tahan. Datuk Seri Anwar dan Kishida turut berkongsi hasrat untuk bekerjasama dalam keselamatan ekonomi. Dalam masa sama, kedua-dua negara menyambut baik kemajuan luar biasa yang dicapai di bawah dasar pandang ke timur, terutamanya dalam memupuk hubungan dua hala yang lebih kukuh melangkaui perdagangan, pelaburan dan pembangunan sosioekonomi. Kishida mengalu-alukan sumbangan syarikat-syarikat Malaysia dalam meningkatkan pertukaran pelancongan antara kedua-dua negara yang mempercepat pemulihan industri pelancongan. Kedua-dua Perdana Menteri juga bersetuju menghidupkan semula perundingan dua hala di peringkat Wakil Menteri Luar untuk membincangkan pelbagai isu secara menyeluruh. Perdana Menteri memberi jaminan kepada pelabur Jepun kerajaan Madani stabil dengan dasar yang sangat jelas untuk memacu pertumbuhan Malaysia. Difference being now the new leadership with a political system that is very stable wants to embark on a very aggressive change in terms of making Malaysia economically vibrant and attractive for domestic and more so foreign direct investment. Perdana Menteri turut memberi jaminan masih ada banyak peluang tersedia bagi pelabur Jepun di Malaysia. Kuala Lumpur juga sedang menumpukan kepada transformasi digital. Perkara itu dinyatakan Datuk Seri Anwar pada persidangan meja bulat dengan ketua-ketua industri di Tokyo selepas sesi pertemuan bersemuka dengan 3 syarikat utama Jepun. Perdana Menteri yang sedang dalam rangka lawatan 5 hari ke Jepun kagum dengan sokongan yang ditunjukkan kepada Malaysia semasa sesi persidangan meja bulat yang disertai 25 syarikat. Datuk Seri Anwar diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Golongan peniaga diingatkan tidak sesekali mengaut untung atas angin dengan menyeleweng barang kawalan bersubsidi, terutama ketika berdepan isu kos sara hidup masa kini. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali, kementerian tidak akan berkompromi dengan peniaga berperlakuan sedemikian. Justeru penguatkuasaan yang agresif dilaksana bagi memastikan perkara itu tidak lagi berulang. Audit minyak masa paket bersubsidi sedang berjalan hingga Mac depan sebelum laporan dibentangkan kepada kerajaan.
Keperluan itu bagi mengenal pasti mekanisme berkesan subsidi kepada rakyat yang memerlukan. Kerajaan akan mendapatkan bekalan bawang dari China dan Pakistan susulan keputusan India melarang ekspor berkenaan hingga Mac tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata langkah itu tidak akan mengakibatkan perubahan ketara kepada harga runcit bawang. Pada 8 Disember lepas, India yang menyumbang sebanyak 36% kepada import bawang ke Malaysia telah melarang ekspor bawang sehingga Mac tahun depan bagi meningkatkan bekalan domestik selain memendung inflasi pengguna di negara itu. Menurut Direktorat Perdagangan Luar Negeri India, ia susulan ekspor bawang dipindahkan daripada kategori bebas kepada larangan hingga 31 Mac 2024. Isu berkaitan kediaman pelajar di beberapa institusi pengajian tinggi di seluruh negara akan diselesaikan. Jaminan diberi Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kementerian bakal mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan pihak IPT yang berdepan masalah tersebut. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan angka serta universiti terlibat. Situlah antara langkah-langkah yang sedang diambil oleh pihak KPT dengan berbincang dengan semua universiti-universiti yang ada keperluan ini. Yang perlukan penyelesaian dengan kadar yang segera. Menyentuh mengenai isu penularan COVID-19, Menteri berkata setakat ini keadaan di IPT masih terkawal. Kementerian akan terus mendapatkan panduan serta arahan daripada Kementerian Kesihatan bagi mengekang penyebaran wabak tersebut. Perak kembali dilanda banjir apabila sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka semalam. Manakala di Kelantan dan Terengganu, angka penduduk terjejas semakin meningkat sementara situasi di Selangor beransur pulih. Data Info Bencana JKM memaklumkan PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak di Teluk Intan Perak dibuka bagi menempatkan 80 penduduk terjejas daripada 25 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Perak bagaimanapun memaklumkan tiada jalan ditutup atau terputus hubungan akibat banjir. Di Kelantan, angka penduduk terjejas banjir meningkat kepada 3,942 individu daripada 1,225 keluarga. Kesemua mereka berlindung 17 PPS di jajahan Kuala Krai, Tanah Merah dan Pasir Mas. 36 PPS beroperasi di Terengganu yang menempatkan 2,541 penduduk terjejas daripada 618 keluarga. Marang menjadi daerah kelima terjejas banjir selepas Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman dan Setiu. Di Selangor, situasi banjir menunjukkan perkembangan positif apabila angka penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 49 individu daripada 19 keluarga. Kesemua mereka berlindung di 2 PPS yang masih beroperasi di Kuala Selangor. 9 rumah teres di Jalan Wawasan di Puchong, Selangor terpaksa dikosongkan selepas berlaku tanah runtuh di hadapan sebuah daripada rumah berkenaan malam tadi. Punca kejadian akibat hujan lebat yang mengakibatkan berlaku pergerakan tanah. Bagaimanapun, kejadian tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Sehingga kini pihak MBSJ, pihak bomba, pihak rela dan agensi-agensi lain seperti Jabatan Tanah dan juga pihak kejuruteraan di MBSJ telah pun hadir untuk melihat keadaan tanah dan mereka masih dalam proses untuk mendapatkan data yang lebih terperinci. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau lokasi kejadian. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.